Assalamualaikum dan selamat pagi rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Palm Empire. Pada hari ini saya nak ceritakan konsep bagaimana market tersebut bila berlaku bear dia berubah arah ya. So kalau rakan-rakan dah faham ya macam mana konsep berubah arah ataupun berlakunya correction di time frame daily, maknanya dia market, contoh dia market naik-naik advancing, lepas tu dia turun sikit kat daily, dia turun tapi dekat H1 tu dia seolah-olah dia macam inilah macam ni ya, dia turun ni dekat H1 berlaku bema dan market naik. Ni kalau dekat time frame daily ni kemungkinan ia ia di fasa advancing ya. Itu contohlah maksud dia lah, itu maksud dia kan. So apa yang saya nak ceritakan kat sini ialah macam mana kita nak entry. Kita sudah ada kefahaman PAM ya. Kalau kau faham PAM tu macam ni rakan-rakan ya. Simple saja. Kita tengok ni ya. Ini contoh dia, kita ambil sini ya. Ini di fasa declining. Kenapa di fasa declining? Wah-nya condong sebelah bawah ya, 45 darjah ya, lebih kurang kan. And ni satu, keadaan satu ya, sudah keadaan satu sini. Satu apa lagi? Di sini market macam seolah-olah sideway ya. Main sideway kat sini, area ni sudah sideway lah ni. Ni di fasa accumulation lah. Dua ya kan. Ini dua. Keadaan dua. Tengok. Sebab kenapa di fasa accumulation ni, tengok dia punya buah dah macam flat ya. And then yang ketiga apa lagi? Dah berlaku bema. Bema ni sinilah ni. Market ni, candle ni break value area kan. B tu break value area. EMA. Ni tiga. Berlaku keadaan tiga bema kan. So apa lagi? Ni cross. Ni cross ni dipanggil EMA 50 dan 20 tu dah cross. Ini keadaan 4. Clear ke rakan-rakan kan? Ini keadaan 4. Apa lagi kita tengok kan? Dalam keadaan ni kan, macam konsep saya tak nak cerita lagi. And then pula dah terbuka sini. Ni keadaan 5. Dah terbuka ke arah atas. Mana kekuatan tu adalah nak ke arah advancing lah. So itulah kalau saya ceritakan apa ni, bila terbuka sini kan, dia break bema, jangan terus buy, dan takut nanti ada candle sell pula. Buy lepas tu ada candle sell macam ni. Dia buat KMB EMA. So kita jangan sell dulu, biar dulu. Itu dalam keadaan ni tak ada candle sell. So inilah konsep kefahaman price action manipulation. Ada step-step dia nak ubah arah. Tapi apa saya nak cerita pada hari ini ialah macam kefahaman candlestick pattern. Banyak kefahaman candlestick pattern ni. Yang saya ingat yang grafing lah. Tapi semua kefahaman candlestick pattern ni saya anggap dia ialah sebagai candle makan candle. Tak kisahlah engulfing ke, shooting star ke, apa-apa pun saya rumuskan, saya kumpulkan ni semua candlestick pattern tu sebagai candle makan candle saja. Sebab saya lupa, saya tak tahu, saya tak ingat kan. So apa maksud candle makan candle ni? Saya buat teori saya dulu Apa yang saya nak cerita nanti ialah
kenapa kita nak buy, kenapa kita nak sell. Dalam konsep ni, kenapa kita buy, contoh dia lah kan. Okey, kita faham konsep candle makan candle. You rakan-rakan lu at least you akan faham lah. Masuk candle makan candle, kata kini buy kan. Okey, so tu dia menaik lah, and then ada candle sell. Dia makan candle ni. Ni candle buy. Lepas tu candle ni yang sell ni, itu masuk dia makan tu, dia makan maknanya ni candle sell kan. Ya, dia punya size tu kan. Ni ya. Dia dah tengok. Size body ni. Ni dia sell dia lebih strong daripada sell tu, daripada buy ni. So nampak ada lebihan kat sini. Itu saya cakap, itu saya panggil dia candle makan candle. Mana candle sell lebih strong daripada candle buy ni. So kalau kefahaman candlestick pattern dipanggil sebagai engulfing lah, engulfing sell. So banyaklah, semua saya anggap tu engulfing ke kefahaman apa lain tu, saya anggap sebagai candlestick candle makan candle. Tak kisahlah contoh ni kan. Ni contoh buy kan. Lepas tu ada kefahaman macam ni lah. Ni ada candle sell pula contoh ni ya. Ni nak saya ambil merah ya. Ada ni ni shadow lah kot. Macam ni bentuk dia. Ni dia tak makan lagi kan. Lepas tu ada candle berikutnya, dia makan. Tengok size ni. Ni candle buy ni candle sell satu ni tak makan lagi, candle kedua ni makan dah makan. Saya tak tahu apa ni untuk candlestick pattern ni, tapi saya anggap ni semua ni candle makan candle. Mana candle buy dimakan oleh candle sell. Ni candle satu, candle dua sell ni tak makan lagi, candle buy satu ni. Candle tiga, candle sell ni dah makan. Nampak? So candle makan candle. So itu kefahaman candle makan. Tak kisahlah apa candlestick pattern kan, nama dia, saya anggap itu candle makan candle. So kita tengok dekat sini, kita perhalusi kat sini ya. Dah berlaku semua tadi, ada berlaku declining, ada berlaku nombor 2 advance, fasa accumulation, sideways sideways di market di fasa accumulation, dah berlaku bema sini dan dah cross EMA 520 dan dah terbuka. Apa yang kita perlu lihat dekat sini ya rakan-rakan, konsep makan candle ni, ingatlah kalau kita tengok video saya dulu, konsep seller dan buyer kan. Contoh dekat ini kan, market kita ambil market sini kan. Kalau buyer dan seller ni selalu dia, contoh kita ni keadaan bull lah, market accumulation dekat sini lah, kita merujuk market dekat sini kan. Ni di fasa accumulation ya. Contoh ni contoh kan. Kefahaman konsep apa seller dan buyer ya. Seller dan buyer kat sini kan. Apa maksud seller tu? Maknanya di sini ada buyer, di sini ada seller. Itu dalam komponen dalam pasaran ni ada 3 komponen ya. Komposisi ya, trader. Satu buyer, satu seller, dan yang ketiga adalah bank trader. So at the end of the day, apa yang berlaku? 3 komponen player ni. Kita ada seller, kita ada buyer. Ini dipanggil retail trader, RT.
Dan komponen yang ketiga ialah big player. Big player ni bank lah. At the end of the day, big player akan makan retail trader ni, akan loss. Maknanya dia 95% dalam urus niaga forex ni, retail trader akan loss. Macam mana big player makan apa ni retail trader ni? Itulah dipanggil manipulasi, ya rakan-rakan, ya. So ingat, dalam konsep ni mesti ada buyer, mesti ada seller, tekanan. Maknanya dia pada peringkat ni, dekat peringkat ni, big player seller buyer telah tengah bersaing di antara satu sama lain. Big player tak masuk lagi pun. Dia waktu ni big player apa tugas dia? Tugas big player ada dua, ya rakan-rakan. Pertama, dia sebagai LP, liquidity provider. Maknanya liquidity provider, tugas liquidity provider ni, dia ambil order retail trader ni, sama ada sell atau buy. Sebagai liquidity provider, bank akan ambil order kita ni. Dia lah ambil. Kalau dia tak ambil, macam mana berlaku proses urus niaga tersebut? So LP ataupun bank mendapat keuntungan daripada commission tu. Affiliate commission, commission tu lah, apa dia punya dipanggil dia punya satu lot tu berapa kan, dia berkongsi keuntungan tu, commission tu bersama dengan broker lah. Dan tugas kedua pula, yang tugas jahat ini, dia bertindak sebagai bank, trader juga. Ini yang berlakunya proses manipulasi. Okey, tak apa, itu secara penerangan ringkas, ya. Saya harap rakan-rakan faham, ya. Apa yang saya nak cerita pagi ni ialah ada tekanan antara buyer dan seller. Itu yang masuk, saya nak tegaskan kefahaman CMC, candle makan candle. Contoh dia buy, wajib ada candle sell. Sebab apa? Dia bukan nak, dia macam kita main bola lah. Bila kita attack pasukan tu, of course pasukan tu akan buat defend, lawan balik. Dia tak akan duduk diam. Jenis seller tak akan duduk diam. Seller akan cuba sell. Kalau seller tak kuat, dia cuba sell ni. Cuba sell kan. Cuba sell. Lepas tu apa yang berlaku? Seller buyer akan lawan, tolak ke atas dalam masa sejam. Naik ke atas ini kan, naik ke atas terus. Lepas tu turun, sell akan lawan lagi. Dalam 15 minit ke atas, ya, 15 minit terakhir, buyer pula lawan lagi. Akhirnya apa yang berlaku? Tinggal macam ni saja, tinggal shadow saja. Ini apa maksud dia? Mana di sini kekuatannya adalah buyer lebih strong, buyer lebih kuat daripada seller. Saya nak cerita faham konsep candle makan candle lah. Apa maksud shadow ni? Maksud shadow tu makna dia ada proses perlawanan, daripada dengan buyer, daripada dengan seller. Nampak? Dia tolak ke atas, maknanya seller dah tak kuat. Ini tanda, itu maksud dia. Di sini pun ditekan oleh seller juga, tapi dalam keadaan ni menunjukkan buyer lebih kuat daripada seller. Itu saya nak ceritakan. Kita tengok apa keadaan sini, ya. Apa yang berlaku dekat sini kan. Ini nampak buy candle buy kan sini. Kuatlah buy naik kan. Ni pun dua ni pun buy lagi lah, buy. Kita kena ingat, seller tak akan duduk diam dalam keadaan ni. Buyer dah beri tekanan kat sini. Apa kita lihat kalau kita amati secara detail sini ni. Ni candle sell ni. Ni seller lah. Ni seller.
Apa yang berlaku kat sini ya rakan-rakan? Situ dah berlaku engulfing tu. Sepatutnya kalau seller kuat dekat sini, ada candle sell ni. Ini candle buy kan. Sepatutnya ada candle sell lagi. Ini menunjukkan kekuatan seller. Ada candle sell. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ada candle buy. Ni, buy. Apa maksud dia? Mana buyer kuat daripada seller. Dia nak makan apa buyer ni, sell ni. Lepas tu buyer makan balik. Apa yang terjadi kalau kita tengok? Kalau kita tengok kan, ni kita buang ni. Kita tengok sini pun nampak jelas kan. Ni sell kan. Ni buyer. Tengok candle buyer tu kan. Ni buyer kan, buy. Berlaku perlawanan kat sana. So, kita tengok betul. Tengok candle ni, candle buy ni dah makan candle sell ni, nampak? Ni kat sini ni. Candle sell ni dimakan oleh candle buy sini kan. And then candle seller pula lawan lagi. Tengok, dia cuba lawan lagi, tak lepas. Kalau seller kuat ya rakan-rakan kan. Kalau seller kuat kan, ni seller ni, kena sell ni, dia akan turun terus ini, nampak ni, dia akan turun macam ni. Kuat kan. Tapi tak berlaku, tak kuat. Dia cuba tu tapi dia tolak oleh candle buyer, seller lagi, buyer lagi. Tengok, tak kuat. And then kita tengok ni pada pukul 4 pagi ni candle ni kan. Masih tak kuat lagi ni, nampak ni. Tak lepas pada level ni. Level ni candle buy ni tak lepas. Pukul 5 pagi pun tak lepas ni. So ini memberi indikasi ni dalam 5 jam tak lepas pada buyer kuat, tak lepas pada level ni. So kita boleh buy lah keadaan ni rakan-rakan. Ni apa tunjuk ni, bukti ni lagi ni, satu ni. Kena buy lagi. Buy ni kalau lepas je ni, nanti ya, kat sini ya rakan-rakan, ada kena sell buy pula kat sini. Maknanya dia kekuatan arah tu adalah di fasa advancing. Kita boleh buy lah lagi. Buy. Itulah konsep dia. Okay guys, saya harap rakan-rakan faham ya konsep. Kita campur dengan kefahaman price action manipulation, berlaku declining accumulation, berlaku BEMA, berlaku cross EMA, dan di sini konsep kena faham ya konsep candle makan candle. Di sini juga nanti ada konsep, kalau kita belajar terus, kalau you all tengok video saya di sini pun ada pergerakan manipulasi nanti kan. Ini hari ini saya nak cuba gabungkan konsep candle makan candle. Okey, dekat sini pun ada konsep candle makan candle ya rakan-rakan ya. Ni kat sini. Kalau you all faham, dekat sini pun you all dah tahu market ni akan naik. Faham ya? Dekat sini pun konsep candle makan candle pun ada ya. Tengok kat sini ya. Kalau kita amati betul-betul kat sini. So, insyaAllah nanti saya akan terang lagi lebih detail lagi konsep kefahaman candle makan ni di video yang akan datang. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.